Kek TV KPM. Okey. So, tajuk keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam kejuruteraan mekanikal. Kenapa penting kita jaga keselamatan? Okey, sebab dalam bengkel ada banyak risiko ataupun kebarangkalian untuk berlakunya kemalangan tu adalah tinggi. Jadi kita kena pakai ataupun ikut peraturan keselamatan. Okey, contohnya patung kat sebelah saya ni, dia pakai pakaian dan peralatan keselamatan ketika kerja mengimpal. Okey, patung ni pakai suit keselamatan dengan pelindung muka takut terkena percikan api arka. Okey, saya nak tanya Hanif lah. Ya, cikgu. Okey. Ada soalan untuk Hanif. Okey. Agak-agak kan gambar ni apa yang berlaku ni? Dekat mana ni? Saya rasa melalui perhatian saya, cikgu, itu seperti sedang mengisi minyak, cikgu. Itu ada pam petrol di sana. Saya rasa adakah ini di stesen minyak, cikgu? Okey, ya betul Hanif. Dah setiap hari isi minyak ya Hanif ataupun 2 hari sekali. Sekali seminggu kat cikgu. Sekali seminggu. Okey. Jadi ni kita tengah isi minyak di stesen minyak. Okey, ini minyak dia, nozzle dia. Okey, perasan tak dekat belakang tu ada label-label keselamatan. Okey, saya rasa ramai yang pernah tengok ataupun tahu label-label keselamatan ni. Kalau kita tengok yang pertama tu, yang bulat tu agak-agak apa Hanif? Saya rasa ada gambar kunci di situ, cikgu. Okey, so kita kena matikan enjin, kita tak boleh isap rokok, tak boleh guna telefon dan ini langkah keselamatannya, sentuh kenderaan untuk nyas elektrik statik. Okey, ini contohnya lah senario di mana kita aplikasikan keselamatan dalam kehidupan harian kita. Okey, mengikut Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 ataupun lebih dikenali sebagai Akta 514, kemalangan boleh menyebabkan kecederaan maut. Okey, boleh matilah ni. Okey, kecederaan tidak maut seperti kecederaan serius dan kecacatan, kerosakan harta benda dan juga boleh menyebabkan kerugian. Okey, inilah yang kita takut. Sebab tu kita kena jaga keselamatan setiap masa. Okey. So, punca-punca kemalangan ni ada beberapa punca untuk berlakunya kemalangan. Okey, antaranya adalah kalau di bengkel ni alatan. Okey, mungkin alatan tu sendiri rosak ataupun persekitaran tempat kerja. Kalau kita buat kerja, contohnya kerja mengimpal dalam kawasan tertutup, nanti kita terhidu asap kimpalan, boleh jadi lemas. Okey, mungkin juga boleh disebabkan oleh kecuaian pengguna. Okey, contohnya kalau dekat bengkel tu pelajar murid-murid main-main, main dengan kawan, bergurau senda, itu pun boleh menyebabkan kemalangan. Okey. Kita tengok. Okey, tadi saya dah sentuh sikit tentang pakaian dan peralatan keselamatan ketika menyimpal. Kita tengok contoh soalan. Okey, jadual 2 menunjukkan nama alat dan penerangan tentang kelengkapan diri yang tidak lengkap. Okey, soalan ni dia tak lengkap lagi. Okey, lengkapkan jadual 2 dengan menulis jawapan pada ruang yang disediakan. Okey, ini gambar ni yang pertama, topeng muka. Okey, ada beza tak mask dengan mask yang kita pakai sekarang? Saya rasa seperti ada alatan di situ, cikgu, di atas topeng muka tersebut. Berbeza dengan mask yang kita pakai. Pelitup muka biasa tu. Pelitup muka biasa. Okey, siapa murid saya yang boleh jawab soalan ini? Apakah kegunaan topeng muka? Saya. Okey, Wan Adam. Silakan Wan Adam. Saya rasa perlu buka mic. Kita ulang balik jawapan tersebut. Okey, ulang semula Wan Adam. Digunakan untuk pekerja yang terdedah kepada habuk dan cecair berbahaya bagi mengelakkan mereka terhidu bahan-bahan tersebut. Okey, betul tak jawapan Wan Adam? Okey. Digunakan untuk pekerja yang terdedah kepada habuk dan cecair berbahaya, bagi elakkan terhidu bahan-bahan tersebut. Okey, bagus Okey, so ini kegunaan topeng muka. Okey, terutamanya kalau tempat-tempat kerja yang berhabuk, contohnya kilang perabot, banyak habuk-habuk, jadi kena pakai topeng muka. Okey, bagus Wan Adam, terima kasih. Soalan yang kedua. Okey, ni dia bagi penerangan, dia tanya apa kelengkapan pelindungan diri dia. Okey, digunakan ketika mengendalikan bahan kimia yang menghakis, merengsa atau alahan kepada bahagian muka, terutamanya mata. Okey, ada keyword kat situ, mata.
Jadi nak pakai apa ni? Nak lindungi mata. Siapa yang ingin cuba? Murid saya. Yang mana satu yang nak jawab? Saya go. Okey, Wan Adam. Okey, Wan Adam lagi. Pelindung muka atau Google. Okey. Pelindung muka atau pelindung mata Pelindung mata atau Google. Adakah Okey? seperti yang saya sedang pakai ni Ya, sekarang, Cikgu? bagus. Betul Hanif. Yang macam Hanif pakai ni, ini pelindung mata atau kita boleh sebut juga sebagai Google. Kalau pelindung muka yang macam ni. Okey, dia lindungi seluruh muka. Okey, yang ketiga, dia bagi gambar sut keselamatan. Okey, apa fungsi sut keselamatan ni? Okey, siapa yang nak jawab? Wan Adam. Wan Adam dia nak conquer soalan ni. Dia dah study Silakan. dah ni. Apa nak jawab ni? Okey. Sut ni digunakan apabila pengguna menjalankan kerja yang melibatkan risiko seperti mengendalikan bahan kimia atau tumpahan bahan kimia. Okey, betul tak jawapan Wan Adam? Okey, betul bagus. Okey. So, satu jawapan satu markah. Okey, untuk ini yang tadi satu markah. So, soalan ini ada dapat 3 markah. 3 markah untuk Wan Adam. Okey, jadi kita kena tahu apa peralatan, apa fungsi dia. Okey, terima kasih. So, soalan seterusnya. Nyatakan 3 langkah keselamatan yang perlu murid amalkan semasa menggunakan mesin gerudi pada ruang yang disediakan. Okey, tadi Abang Hanif kita dah pakai dah salah satu. Okey, peralatan perlindungan diri. Okey, apa langkah keselamatan dia nak buat kerja menggerudi ni? Okey, siapa yang nak jawab? Saya cikgu. Okey, Rusdiah. Okey. Pakai PPE yang sesuai seperti semata keselamatan, kasut keselamatan dan baju pelindung keselamatan. Okey, betul tak jawapan Yang kedua. Rusdiah? Okey, betul. Bagus. Yang kedua, pastikan jarak yang bersesuaian ketika melakukan kerja menggerudi. Okey, betul tak? Okey, betul. Bagus. Yang ketiga, jangan gunakan mata gerudi yang rosak. Okey, bagus. Okey, terima kasih Rusdiah. So, 3 markah untuk Rusdiah. Okey, jangan guna mata gerudi yang rosak. Sebab mata gerudi yang rosak ni, dia mungkin boleh patah. Ataupun serpihan dia nanti bila dah patah, boleh kena pada bahagian mata. Okey, itu risiko dia. Okey, sebab tu kena pakai. Yang pertama, jawapan pertama tadi, pakai pelindung mata. Okey. Okey, soalan seterusnya. Nyatakan 4 peraturan keselamatan diri yang perlu murid amalkan ketika semasa berada di dalam bengkel pada ruang yang disediakan. Okey, peraturan keselamatan diri. Okey. Okey, siapa yang nak jawab? Saya Ego. Okey, Kuyum dia dapat markah lebih hari ni Kuyum. Rajin jawab. Okey. Yang pertama, memakai pakaian dan peralatan perlindungan diri yang lengkap. Okey. Yang kedua, Okey, bagus. elakkan memakai barangan perhiasan. Okey, betul tak? Elakkan pakai barangan perhiasan. Betul kalau macam cincin, gelang, tak boleh pakailah kalau berada buat kerja dekat bengkel. Okey, lagi seterusnya Kuyum. Yang ketiga, menjaga tingkah laku seperti tidak bergurau senda dan bermain semasa berada di dalam bengkel. Okey, macam saya cakap tadilah, jangan main-main dengan kawan. Okey, betul, bagus. Yang keempat. Yang keempat, mengikut langkah yang betul semasa menggunakan alatan dan bahan serta mengikut arahan guru. Okey, betul tak jawapan dia? Okey, ikut langkah yang betul semasa menggunakan alatan dan bahan dan mengikut arahan guru. Okey, bagus. Terima kasih Kuyum. 3 markah. Okey, 4 jawapan, 4 markah. Okey, seterusnya. Okey, berikut adalah peraturan keselamatan ketika menggunakan mesin di bengkel. Okey, tandakan right bagi pernyataan yang betul dan pangkah bagi pernyataan yang salah pada petak yang disediakan. Okey, dia ada 3 pernyataan, ada 3 petak, 3 markah. Okey, siapa yang nak jawab ni? Soalan senang je. Saya dah jawab. Okey, Juni pula. Okey, Juni. Memastikan bahagian-bahagian mesin yang berbahaya dipasang alat pelindung. Jawapannya ialah betul. Okey. Lepas tu, Bagus. memastikan suis mesin sentiasa dihidupkan. Jawapan dia salah. Okey. Lepas tu,
Memastikan setiap mesin mempunyai pembunyian yang sempurna. Jawapan dia betul. Okey, betul. Okey, betul, salah, betul. Okey, betul jawapan Juni ya. Okey, terima kasih Juni. 3 markah untuk Juni. Yang kedua tu, kenapa salah? Pastikan switch mesin sentiasa dihidupkan. Tak bolehlah kita sentiasa on mesin kan. Kalau tak guna, kita kena offkan mesin. Okey, soalan seterusnya. Okey. Simbol berikut menunjukkan contoh tanda amaran bahaya. Macam tadi kat stesen minyak tu ada tanda amaran bahaya. Okey, labelkan tanda amaran tersebut pada ruang yang disediakan. Okey. Okey, siapa pula yang nak jawab ni? Tanda amaran yang pertama ada gambar api tu. Apa maksud dia? Saya jawab. Okey, Adam. Pegawai Wan keselamatan Adam. kita juga. Gambar pertama tu adalah cecair mudah terbakar. Okey, betul, bagus Wan Adam. Gambar kedua bahan peledak. Bahan peledak. Okey, bahan yang mudah untuk meletup. Okey, betul, bagus. Okey, tak habis lagi soalan ni. Ni, gambar tengkorak ni. Apa maksud dia ni? Gambar tengkorak tu bahan bertoksik. Bahan bertoksik. Okey, betul, bagus. Okey, yang seterusnya. Ada gambar jari, ada gambar titis-titis air. Yang tu bahan menghakis. Okey, bahan menghakis. Betul ke dia menghakis? Okey, betul Okey, so biasanya label-label ni ditampal pada bekas tersebut. Okey, jadi kita nak guna, kita tengok apa dia punya label-label supaya kita selamat. Okey, contoh lagi. Okey, jadual 2 menunjukkan 2 jenis bahan kimia. Okey, A, pepejar mudah terbakar, B, cecair mudah terbakar. Okey, apa soalan dia? Okey, padankan jenis bahan kimia itu dengan keterangan pada jadual 2B dengan menulis A atau B pada ruang yang disediakan. Okey. Yang pertama. Okey, harus disimpan dalam bekas yang terhindar daripada bara api. Okey. Panjang pernyataannya. Dan sumber elektrik kerana wap yang terhasil boleh menyebabkan letupan. A ataupun B. Okey, siapa nak jawab? Saya, cikgu. Okey, Rusdia nak jawab. Okey. A ke B? B, cikgu. B. Okey, B cecair mudah terbakar. Betul tak? Okey, betul, bagus kita tak perlu tulis jawapan panjang. Arahan dia A atau B, kita tulis A atau B sahaja. Okey, bagus Rusdia. Okey, soalan yang kedua, bertindak balas dan meletup dengan air dan perlu disimpan dalam parafin, kerosin. Okey, apa jawapannya? A, cikgu. A. Okey, bagus Rusdia. Dah study dah ni. Okey. Apabila api digunakan dalam bengkel, jangan gunakan karbon disulfida dan aseton. Yang mana satu jawapan dia? A ke B? B, cikgu. B. Okey, betul, bagus. Yang keempat, mudah terbakar dan perlu dijauhkan daripada ejen pengoksida. Jawapan dia? A. A. Okey, bagus BA. 4 markah. A ialah pepejal mudah terbakar dan B ialah cecair mudah terbakar. Ya, betul. Okey, terima kasih. Okey, ada lagi soalan Tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah tentang langkah pencegahan yang boleh diambil untuk elakkan kemalangan ergonomik. Okey, kemalangan ergonomik ini adalah keupayaan kita untuk menyesuaikan keupayaan kerja dengan kebolehan kita. Okey. Okey, yang pertama, memastikan posisi badan berada dalam keadaan yang betul. Betul ke salah? Untuk elakkan kemalangan ergonomik. Betul, cikgu. Okey, Kuyum jawab betul. Salah. Saya terkejut. Okey, betul jawapan Kuyum. Okey, yang kedua. Lakukan kerja yang berulang untuk beberapa jam menggunakan otot yang sama. Jawapan Kuyum? Jawapan dia salah. Salah. Okey, betul. Bagus. Yang ketiga. Apa jawapan dia, Kuyum? Kita nak elak kemalangan? Jawapan dia betul. Okey. Kenakan daya yang berlebihan untuk memberikan berwarna mekanikal terhadap otot dan ligamen. Okey. Okey. Elakkan daya yang berlebihan. Okey, betul, bagus. Yang keempat, melakukan kerja dalam pencahayaan yang malap. Okey, betul ke salah? Jawapan dia salah, cikgu. Okey, betul salah. Okey, bagus Kuyum. 4 markah untuk Kuyum. Didik TV KPM